Hi, welcome to Teacher Narin's channel, Simply Biology. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik di dalam tingkatan 5 biologi iaitu bab 2 pergerakan dan sokongan di bawah subtopik 2.1 iaitu memahami pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan. Dan secara spesifiknya dalam video kali ini kita akan melihat apakah masalah-masalah sistem otot rangka. Okey, kalau kita lihat dalam video di sini, individu ini tengah berlari dan melakukan aktiviti yang dia sukai, dan dia hanya boleh melakukan aktiviti ini jika dia mempunyai satu sistem otot rangka yang bagus dan stabil yang dapat menampung aktiviti hariannya. Okey. Dan sebaliknya, jika sistem otot rangka tidak dapat berfungsi dengan baik, kalau kita lihat di sini, ini adalah kehidupan yang terpaksa dilalui, iaitu individu dalam gambar ini menggunakan kerusi rodanya. Ini mungkin disebabkan oleh sesuatu masalah yang telah melanda sistem otot rangkanya, menyebabkannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat di sini, apakah masalah-masalah yang boleh melanda seseorang individu itu? Adakah dia osteoporosis ataupun arthritis? Itulah yang kita akan bincang pada hari ini. Okey? Pada hari ini, okey, kalau kita lihat di sini, masalah sistem otot rangka untuk seseorang individu itu, dalam subtopik ini kita akan berbincang tentang 4 perkara, iaitu osteoporosis, arthritis, gout dan juga muscular dystrophy, dan satu lagi iaitu kekejangan otot. Okey, ini adalah subtopik-subtopik yang akan kita bincang, dan harapan cikgu adalah setelah kita habis perbincangan ini, anak-anak yang di luar sana boleh faham apakah sebenarnya erti keempat-empat subtopik yang akan kita bincang hari ini, ya. Okey, kalau kita lihat yang pertama, okey, masalah sistem otot rangka. Kenapa masalah sistem otot rangka ini melanda seseorang individu? Jadi kalau kita lihat di sini, sistem otot rangka kita boleh terjejas akibat amalan gizi makanan kita yang tidak seimbang. Okey, mungkin kita tidak memakan makanan yang seimbang, yang tidak dapat menyumbang kepada pembentukan otot rangka yang sempurna. Okey, ataupun ia mungkin juga disebabkan oleh postur kita yang tidak betul. Mungkin kita tidak duduk dengan baik, ataupun kita tidak membungkuk mengambil barangan dengan baik. Okey, jadi ia boleh menjejas sistem otot rangka kita. Ataupun adakah ia disebabkan oleh faktor genetik yang memang kita warisi secara turun-temurun, ataupun mungkin disebabkan oleh faktor penuaan. Okey, jadi kita akan lihat sekarang. Okey, bila kita lihat yang pertama, okey, subtopik yang pertama yang cikgu nak bincang, masalah yang pertama cikgu nak bincang adalah osteoporosis. Jadi apakah maksud osteoporosis? Osteoporosis boleh dipecahkan kepada dua perkataan, iaitu osteo yang maknanya adalah tulang, dan porosis yang maknanya adalah poros ataupun berliang. Jadi kalau kita gabungkannya, ia adalah tulang yang sudah berliang. Okey, kalau kita lihat di sini, kita nampak tulang yang berliang, inilah rupa bentuk tulang yang sudah berliang. Okey, kita lihat siapakah sebenarnya pengidap osteoporosis ini dan apakah sebabnya. Okey, pengidap osteoporosis selalunya adalah seseorang yang sudah lanjut usianya, dan ianya dapat dilihat pada wanita yang sudah putus haid. Kenapa wanita tu yang sudah putus haid mengalami masalah osteoporosis? Sebab tubuh badan mereka, wanita ini, tidak dapat merimbis hormon estrogen lagi, dan jika itu berlaku, kalsium yang telah terenap begitu lama pada tulang akan mula keluar daripada tulang dan menjadikan tulang itu ringan dan mudah retak. Okey, kalau kita lihat seterusnya, apakah yang berlaku di sini? Okey, osteoporosis. Alright, kalau kita lihat, apakah cara masalah ini boleh diatasi? Masalah ini sebenarnya tidak dapat diatasi, hanya boleh dilambatkan ataupun dielakkan sahaja. Okey, macam mana kita nak mengatasinya ataupun melambatkannya adalah dengan pemakanan, melalui pemakanan. Kita haruslah memakan makanan yang kaya dengan kalsium. Jadi apakah makanan yang kaya dengan kalsium? Okey, itu adalah
contohnya adalah seperti susu, kalau kita lihat di sini ikan bilis dan sardin, dan kita perlu makan makanan yang kaya dengan kalsium ini pada usia bila tulang masih menambah ketumpatannya, iaitu pada usia di mana kita adalah kanak-kanak ataupun remaja. Okay, so jadi anak-anak di luar sana, pastikan anda minum susu yang banyak, makan ikan bilis ataupun sardin yang dapat menambah ketumpatan tulang, iaitu dengan menambah kandungan kalsium dalam tulang kita. Okay. Kita juga dapat mengambil makanan, gizi makanan yang kaya dengan kalsium dan juga vitamin D. Okay. Itu adalah osteoporosis. Jadi kita lihat masalah yang seterusnya. Okay. Masalah yang seterusnya adalah masalah arthritis ataupun kemerosotan ataupun yang diberikan nama sebagai radang sendi. Okay, kita lihat di sini. Sebenarnya ada 3 jenis arthritis yang kita perlu tahu di dalam silibus SPM. Yang pertama adalah osteoarthritis. So, apakah makna osteoarthritis? Osteo tadi adalah berkaitan dengan tulang. So, ini adalah arthritis yang melanda tulang yang telah disebabkan oleh rawan yang rawan yang haus. Okay. Apakah makna rawan? Ingat tak, rawan adalah yang berada pada hujung-hujung tulang. Okay. Dan ini kerap berlaku pada golongan tua disebabkan oleh wear and tear yang semakin bertambah. Dan macam-macam manakah cara untuk mengatasi masalah osteoarthritis? Okay, ini diatasi dengan pengambilan glukosamin. Glukosamin sebenarnya apa? Ia adalah molekul gabungan antara glukosa, you can see here glukosa, dan amino acid, amin. So it's glucosamine, okay, yang akan membantu membina rawan. So itu adalah osteoarthritis. Okay, kita lihat masalah arthritis yang kedua, iaitu arthritis rheumatoid. So apakah arthritis rheumatoid? Okay, arthritis rheumatoid adalah di mana membran synovial pada sendi di jari, pergelangan tangan dan kaki menjadi bengkak dan radang, dan ini dapat dilegakan. Kita hanya dapat melegakan sakitnya dengan mengambil ubat pelali ataupun mengambil tuam air panas. So ini dapat mengurangkan kesakitan untuk pengidap penyakit arthritis rheumatoid. Okey, yang ketiga kita lihat di sini adalah arthritis gout. Okey, arthritis gout adalah disebabkan oleh pengumpulan asid urik pada sendi, dan individu yang berisiko tinggi adalah individu yang mengalami masalah kegendutan ataupun kecederaan dan faktor genetik. Okay, itu adalah arthritis. So 3 jenis arthritis. Okay, ini adalah gambar raja yang menunjukkan arthritis. 3 jenis arthritis telah kita bincang tadi, iaitu osteoarthritis, arthritis rheumatoid. Okay, kita boleh lihat di sini membran synovialnya akan radang, dan arthritis gout di mana pengumpulan asid urik di dalam sendi. Okay, alright, that is arthritis gout. Okay, kalau kita lihat, okay. Okey, masalah seterusnya adalah distrofi otot, dan distrofi otot adalah keadaan di mana otot-otot yang telah terbina di dalam badan kita akan mula merosot dan menjadi lemah sehingga pengidapnya tidak dapat menggerakkan anggotanya. Cuba kita bayangkan otot yang telah terbina sepanjang zaman kita, sepanjang hidup kita, akan menjadi semakin kecil dan otot tu akan merosot dan digantikan dengan pengumpulan lemak. So bahagian otot tu, cuba bayangkan lemak telah terkumpul di sana dan memang anggota badannya tidak dapat digerakkan lagi. Okay. Dan ini juga ada satu penyakit genetik yang adalah disebabkan oleh gene mutant pada kromosom X yang akan dibincangkan dalam bab 5 dan 6 kemudiannya. Okay, alright. Masalah ini lebih kerap berlaku pada golongan kanak-kanak lelaki dan tiada rawatan, hanya boleh diatasi dengan pemberian suntikan steroid untuk mengurangkan sakitnya. Alright. Kalau kita lihat di sini, okay, ini adalah gambar raja seseorang yang mengalami penyakit distrofi otot. Okay, masalah yang terakhir yang akan kita bincang adalah kekejangan otot. Okay, kenapa kekejangan otot ini berlaku? Kerana otot mengecut dan tidak dapat mengendur, iaitu pengejutannya secara tiba-tiba dan tidak dapat terkawal. Boleh berlaku pada keseluruhan ataupun sebahagian daripada otot itu, dan ia juga mungkin disebabkan oleh pendehidratan pada tubuh badan ataupun aras kandungan nutrien yang rendah. Okay, jadi cikgu akan recap apa yang kita bincang dalam sepanjang slide ini. Ada 4 jenis
jenis masalah sistem otot rangka iaitu osteoporosis, arthritis, distrofi otot dan kekejangan otot. Okay, cikgu berharap bahawa dengan penerangan yang diberikan di sini semua akan faham tentang masalah-masalah sistem otot rangka. Okay, alright. Jangan lupa untuk subscribe channel Teachers Narin's channel. Okay, Simply Biology. Okay, bye. See you again. Bye.